Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah video terakhir untuk bab 2, bentuk piawai, dan kita akan melaksanakan operasi asas aritmetik iaitu penambahan, tolak, darab, bahagi yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai, dan yang seterusnya kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai ataupun soalan kebat lah. Okey, tapi sebelum tu, apa kata kita recall semula macam mana kita nak tukar ataupun tulis nombor berikut dalam bentuk piawai. Okey, ini ada dalam video yang sebelum ni, tapi tak apa, kita cuba je latihan yang ada ni. Okey, jadi soalan A, kita ada 1,400,000. Jadi dia minta untuk kita tulis dalam bentuk piawai. Jadi kalau nak tukar dalam bentuk piawai, jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan. Jadi kalau nombor tunggal kita andaikan ada titik perpuluhan lah dekat belakang ni. Kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey ya, kita gerakkan sebanyak 6 kali titik perpuluhan. Maka dalam bentuk piawainya kita tulis 1,4 darab 10 kuasa 6. Okey. Tapi nanti mungkin akan ada orang yang keliru kan. Cikgu, macam mana kita nak tahu dia gerakkan ke kanan ke kiri ke, lepas tu nak tahu dia positif ke negatif? Okey, teknik dia yang cikgu guna ialah kalau kita besarkan nilai. Okey, ni macam konsep give and take lah. Give and take. Kalau satu ambil, satu kena terima. Okey. Bila kita besarkan nilai, kita kena kecilkan kuasa. Okey. Okey, kalau kita kecilkan nilai, kita kena besarkan. Kalau kita kecutkan nilai, kita kena besarkan kuasa. Dia terbalik lah macam tu. Okay, so kalau nak faham lagi, jom kita try soalan yang B ni. Okay, so ini adalah nombor yang kecil. Okay, kalau kita nak tulis dalam bentuk piawai, mestilah nombor yang bukan sifar berada di depan titik perpuluhan. Jadi kita tengok dulu, kita dalam ni, kes ni kita kena besarkan nilai. Bila besarkan nilai, kecutkan kuasa. Okay, bila diberi nombor tunggal, kita andaikan yang darab 10 ni, this one, kuasa kosong lah, dia tak ada kuasa. Okay, jadi kita kena besarkan nilai. Okay, kita besarkan nilai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 titik perpuluhan kita alihkan. So, kita tulis 3.38 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik perpuluhan yang kita dah besarkan nilai. Jadi, bila besarkan nilai, kecutkan kuasa sebanyak 5 kali lah kita kecutkan. Kosong tolak 5. Jadilah negatif 5. Kita dah kecutkan nilai. Besarkan nilai, kecutkan kuasa. Okay, so next, C. Kita ada nombor yang besar. Jadi kita perlu kecutkan nombor ni. Kita kena kecutkan nilai. Bila kecutkan nilai, besarkan kuasa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 kali kita kecilkan. 7.81 darab 10 kuasa. Bila sini dah kecut, sini kena kembang besar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi positif 5 lah. Okey. Dan soalan D, kita diberi nombor yang kecil. Jadi kita kena kembangkan nilai dia, besarkan nilai. Kalau kita besarkan nilai, kita kena gerakkanlah titik perpuluhan ni. 1, 2, 3, 4. Jadi 5.2 darab 10 kuasa. Bila sini kita dah besarkan nilai, kuasanya akan kecut. Kecutkan berapa kali? 4 kali. Sebab itulah dia negatif. Okey. So, kita ada lagi recall, kita nak tukar semula daripada bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, kita nak tukarkan bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, sama juga konsep tadi yang cikgu cakap, bila besarkan nilai, kecutkan kuasa. Bila kecutkan nilai, besarkan kuasa. Terbalik. Okey, give and take. Jadi kat sini kita ada diberi nombor yang 8. Okey, nombor yang kecil dan dia positif. Okey. Bila kita nak tukarkan kepada nombor tunggal, kita kena jadikan nombor kuasa ni sehingga kosong. Okey, sehingga tak ada lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Maksudnya ini satu nombor yang besar. Jadi kita kena kecutkan kuasa. Bila kecutkan kuasa, besarkan nilai. Jadi kita andaikan ada titik perpuluhan, kita besarkan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, titik perpuluhan kat sini. Jadi yang kosong-kosong ni kita letaklah nombor sifar. 1, 2, 3, 4, 5. There you go. Kita dah tukar kepada bentuk tunggal. Okey. Okey, B. Kita diberi satu nombor bentuk piawai dan kuasanya ialah negatif 4. So negatif 4 pergi kepada kosong, maksudnya kita kena besarkan nilai dia. Besarkan kuasa. Besarkan kuasa maksudnya kena kecutkan nilai. Maksudnya kalau nak jadikan dia kecil, kita kena bergerak ke kanan lah. 1, 2, 3, 4. Titik perpuluhan di sini. Jadi kita tulislah
sifar perpuluhan sifar 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 27. Okey. Okey, so kita pergi kepada soalan C. Okey, kita diberi kuasanya 6. Jadi bila nak tukar kepada nombor tunggal, mestilah sehingga kosong. Hapuskan. Jadi 6. 6 ni nombor yang besar, kuasa yang besar, jadi kita kena kecutkan kuasa. Kecutkan kuasa, besarkan nilai. Besarkan nilai kena ke belakang lah. Okey, ke belakang baru dia jadi besar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, titik perpuluhan kat situ. 9, 3. Berapa kali sifar ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. There you go. Kita dah ada 9,300,000. Okey. Okey, last question. Soalan terakhir. Okey, kita diberi satu nombor yang kuasanya negatif 5. Jadi kita perlu kembangkan kuasa, kecutkan nilai. Kembangkan kuasa, kecutkan nilai. Kecutkan kita kena ke depan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, titik perpuluhan kat sini. Jadi, tulislah. Sifar perpuluhan, sifar, sifar, sifar. Berapa kali ni? 1, 2, 3, 4. 4 kali sifar. 4 kali sifar. 3, 0, 2, 3. There. Settle. Okay. So, hopefully you guys boleh faham lah macam mana nak tukarkan kepada bentuk piawai dan tukar balik kepada nombor tunggal. Okay, gunakan konsep tadi yang cikgu ajar. Give and take. Kalau satu kecut, satu kembang. Satu kembang, satu kecut. Okay. So, untuk hari ini, kita akan tengok kepada operasi asas, iaitu penambahan, penolakan, darab dan juga bahagi. So, soalan A ini ialah melibatkan operasi tambah. Okay, operasi tambah. Dan kita kena perhatikan juga dia punya kuasa. Okay, kuasa untuk darab 10 ni kan. 10 kuasa 4 dan 10 kuasa 4. Apabila kuasanya sama, kita boleh directly ataupun terus sahaja tambahkan sahaja nombor yang di hadapan, iaitu 3.4 tambah 6.1. Okey, darab 10 kuasa 4. Okey, tulis sekali sahaja. Kemudian kita kena tambahkanlah, tekan kalkulator, tek. Dapat 9.5 darab 10 kuasa 4. Okey. Macam tu je. Kalau kuasa dia sama kat sini, kita boleh directly tambahkan sahaja dua angka, dua nilai ni, 3.4 dan juga 6.1. Tambahkan dan hasilnya macam ni. Okey. Jangan lupa salin dalam buku tulis. Dan kita pergi ke soalan yang seterusnya, B. 8.9 darab 10 kuasa 3 tolak 1.2 darab 10 kuasa 3. So, kita tak ada masalah kat sini sebab kuasa dia dah sama. Okay, bila kuasa dia dah sama, kita boleh directly tolakkan sahaja 8.9 tolak 1.2. Okey, darab 10 kuasa 3. Okey. And bila kita tolakkan, tekan kalkulator, tek. Then we get 7.7 darab 10 kuasa 3. So basically dia direct je lah kat sini. 8.9 tolak 1.2. Lepas tu kuasa dia tu, darab 10 kuasa tu kita letak kat belakang. Sekali tulis sahaja. Dan kita akan dapat like this. Okay. Tak ada masalah. Kalau tolak dengan tambah ni sama. Okay. Okay, how about this one? Okay, 1.98 darab 10 kuasa negatif 5 tolak 1.08 darab 10 kuasa negatif 5. So far, kita ada operasi tolak dan kuasanya masih lagi sama, negatif 5 dan juga negatif 5. So, kita tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh directly tolak sahaja 1.98. Tolakkan dengan nombor ni 1.08. Okay, darab 10 kuasa negatif 5. Okay, alright. Jadi, cuba kita tolak. Picit-picit-picit, kita akan dapat sifar perpuluhan 9 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, so far so good. Tapi, sifar perpuluhan 9 ini bukan dalam bentuk piawai. Jadi, kita perlu tukarkan dalam bentuk piawai. Jadi, sifar perpuluhan 9, kita perlu, 9 ni perlu berada di hadapan. Okay, maka, kita perlu kembangkan nilai sebab ni nombor yang kecil. Jadi kita kena kembangkan nilai dia. Bila kembangkan nilai, kecutkan kuasa. Kita perlu kembangkan satu kali, titik perpuluhan. Perlu alihkan satu kali titik perpuluhan supaya menjadi nilai 9. Okey, bila kita dah kembangkan nilai jadi 9 darab 10 kuasa, bila kembangkan nilai, kecutkan kuasa. Sebanyak berapa kali kita alihkan? Satu kali. Maka negatif 5 tolak 1 akan jadi negatif
6. Okey, kalau awak tukar kalkulator, jawapan ini dengan ini still sama sebenarnya, tapi yang ini bukanlah dalam bentuk piawai. Ini kita tulis dalam bentuk piawai. Okey, got it? This is our final answer dalam bentuk piawai. Okey, jom kita tengok soalan yang terakhir untuk operasi tambah dan tolak. Okey, so untuk soalan ni kita ada 9.3 darab 10 kuasa negatif 5 tambah 2.13 darab 10 kuasa negatif 4. Oh no, sekarang ni kita operasi tambah, okey, tapi kuasa kita lain, negatif 5 dan juga negatif 4. So ada dua cara, sama ada kita perlu samakan kita perlu samakan, sama ada awak tukarkan ini kepada negatif 4 supaya dua-dua negatif 4, ataupun awak tukar ini kepada negatif 5 supaya kedua-dua kuasa ialah negatif 5. So, tapi dalam kes ni cikgu nak tukarkan kedua-duanya menjadi negatif 4. So, I have to change this one. Negatif 5 dengan negatif 4. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 5. Jadi, saya perlu besarkan kuasa. Bila besarkan kuasa, kita kena kecutkan nilai. Sebanyak berapa kali? Sekali sahaja, sebab negatif 5 tambah 1 kan, barulah jadi negatif 4. So, saya perlu kecutkan nilai sebanyak 1 kali titik perpuluhan alih. Okey, tukarkan. Jadi, saya boleh tulis 0.93 darab 10 kuasa negatif 4. Sebab kita dah tukar dah. 9.3 menjadi 0.93. Okey, tambahkan aja dengan 2.13 darab 10 kuasa negatif 4. And then, bila kuasa dia dah sama, kita boleh directly tambahkan kedua-dua nilai tersebut. 0.93 tambah 2.13 darab 10 kuasa negatif 4. And picit-picit-picit, kita dapat 3.06 astagfirullah, 3.06 darab 10 kuasa negatif 4. There you go, kita dah dapat jawapan. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya, soalan E. Okey, kali ini E pula kita diberi operasi darab. 2.4 darab 10 kuasa 7 darab 1.8 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, ada dua masalah sekarang ni. Satu operasi darab dan satu lagi kuasanya tak sama. Okey, how to do this? Okey, senang je. First kali awak tak perlu hiraukan kuasanya sama ataupun tidak. Dan sebabkan dia darab. Okey, bila dia darab, kita ingat balik hukum indeks yang kita belajar dalam bab 1. Okey, bila A kuasa M, kita darabkan dengan A kuasa N. Okey, apa yang kita dapat? Bila asas kita sama, kuasanya, asas sama, operasi darab, kuasanya kita boleh tambahkan sahaja. Okey, make sure you remember this lah. Okey, so dalam kes ini, jalan kerja yang perlu kita lakukan ialah darabkan sahaja nombor nilai ni, dua nilai ni, 2.4 darab 1.8. Okey, kita darabkan. Kemudian tuliskan 10 kuasa ni, 10 kuasa. Okey, sebabkan dia operasi darab, kita boleh tambahkan aja 7 tambah negatif 3. There. So, bila kita tekan kalkulator, 2.4 darab 1.8, kita akan dapat 4.32. Yes, 4.32 darab 10 kuasa 7 tolak 3. 7 tolak 3 is 4. There, kita akan dapat 4.32 darab 10 kuasa 4. Okay, so awak perlu tahu hukum indeks di sini, iaitu bila operasi darab, indeksnya asasnya sama, kita boleh tambahkan kuasanya. Okay, there. Okay, jom kita tengok untuk operasi darab lagi. Okay, so kita diberi 7.200.000 darab 1.5 darab 10 kuasa negatif 4. So, what to do? Okay, ini kita dah diberi dalam bentuk piawai, tetapi not this one. Ini kita tak diberi dalam bentuk piawai. So, kita perlu tukar dulu dalam bentuk piawai. Jadi, kita diberi nombor yang sangat besar dan kita perlu kecutkan nilai dia. Bila kecutkan nilai, kita kena besarkan kuasa. Jadi, kita kecutkan berapa kali ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 6 kali kita kena besarkan kuasa. Jadi 7.2 darab 10 kuasa 6. Okay, lepas tu darabkan 1
1.5 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, so nilai darabkan dengan nilai, kuasa tambahkan dengan kuasa. 7.2 darab 1.5. Okay, darabkan dengan 10 kuasa berapa ni? 6. Kita kena tambah kan, sebab asas sama 10 dengan 10. Indeksnya ataupun kuasanya kita boleh tambahkan. 6 tambah negatif 4. So kita akan dapat 7.2 darab 1.5, picit-picit-picit, and kita akan dapat 10.8 darab 10 kuasa 6 tolak 4 is 2. Yes, 6 tolak 4 ialah 2. Betul. Okay, belum habis. Dah habis ke belum? Belum habis. Sebab apa? Jawapan kita bukan dalam bentuk piawai. Sebab 10.8. Bentuk piawai kan ada satu je digit lepas sebelum titik perpuluhan. Jadi kita kena alihkan satu kali. Betul tak? Okay, kita kena alihkan dia ke depan satu kali. Jadi bila kita dah alihkan, maksudnya kita dah kecutkan nilai. Bila kecutkan nilai, kita kena besarkan kuasa. Okay, 1.08 darab 10 kuasa berapa? Kita alihkan sekali kan, kita besarkan sekali, jadi tambah 1. 3 lah. 10 kuasa 3. Okay, ini jawapan kita. Okay, jom soalan yang seterusnya, G. Okay, kali ini kita diberi operasi bahagi pula. Okay, bahagi pula. Dia tak ada beza sangat dengan darab. Cuma yang awak kena ingatlah bila hukum indeks kan, bila A kuasa M bahagi A kuasa N. Okay, this one. Apa dia? Bila operasi bahagi, indeks, asas sama, asas A, kuasanya kita boleh M tolak N. Yes. Bila operasi bahagi, kuasanya kita boleh tolakkan. So 1.2 ini kita kena bahagikan dengan 6. Okay, kemudian darab 10 kuasa 5 tolak 5. Okay, faham? 5 tolak 5 sebab apa? Sebab kita gunakan hukum indeks yang ini Sebab asas kita 10 dengan 10 dan 5 dengan 5. So 5 tolak 5. Jadi bila kita bahagikan, we should get 0.2. Yes, 0.2. Okay, sebab 10, 5 tolak 5 ni kosong, sifar. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 2. Okay, but then, tapi sifar perpuluhan 2 ini bukanlah dalam bentuk piawai. Jadi kita kena kembangkan nilai dia. Sebab dia satu nombor yang kecil, kita kena kembangkan dia. Kembangkan berapa kali? Satu kalilah ke sini. Kita kena alihkan titik perpuluhan satu kali. Okay, bila kita besarkan nilai dia, kuasanya kena kecutkan daripada kosong kepada negatif 1. Sebab satu kali kita alihkan kan, kita kecutkanlah, kurang daripada kosong, kecil daripada kosong, sebanyak satu kali. Jadi kosong tolak 1, negatif 1. Jadi ini jawapan kita dalam bentuk piawai. Okay, so next, soalan terakhir untuk operasi asas aritmetik. Okay, kita diberi 1.8 darab 10 kuasa negatif 9 per 5 darab 10 kuasa 8. Jadi kita faham yang bila per ni ialah operasi bahagi, betul? Bila operasi bahagi macam biasa, nombor dengan nombor ni kita boleh bahagikan je macam biasa. 1.8 bahagi 5. Okay, dan kuasanya disebabkan dia operasi bahagi, kita kena tolakkan kuasa. 10 negatif 9 tolak 8. Okay. Okay, bila kita tekan kalkulator 1.8 bahagi 5, kita sepatutnya akan dapat sifar perpuluhan 36 darab 10 kuasa negatif 9 tolak 8 negatif 17. Yes, negatif 17. Okay, then remember yang ini bukan lagi dalam bentuk piawai. Jadi kita kena sebabkan ini nombor yang kecil kan, jadi kita kena besarkan nilai dia. Kita alihkan satu kali ke kanan. Okay, kita besarkan nilai dia, dan bila besarkan nilai, yang ini kena kecilkan nilai. Kecilkan kuasa sebanyak 1. Jadi kita boleh tulis 3.6 darab 10 negatif, negatif 17 tolak 1. Sebab kita kecutkan nilai kan, negatif 17 tolak 1 is negatif 18. Okay, there. Inilah jawapan kita, 3.6 darab 10 kuasa negatif 18.
Okay, hopefully you guys salin soalan-soalan ini dalam buku latihan supaya lebih faham dan melekat dalam sanubari. Okay. Okay, next. Okay. Jadi kita dah masuk kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan bentuk piawai. Okay, so soalannya, selesaikan masalah berikut walaupun bukan masalah awak. Yes, I know. Okay, soalan A. Diberi sebuah mesin boleh menghasilkan 55 mainan per minit. Cari bilangan mainan yang dapat dihasilkan dalam 1 jam. Okay. Dalam 1 minit dia boleh hasilkan 55. Dalam 1 minit dia boleh mesin tu boleh hasilkan 55 mainan. Jadi kalau 1 jam kita ada 60 minit. Okey, ini untuk soalan I, soalan 1. Okey, 1 jam kita ada 60 minit. Maka 55 darabkanlah dengan 60 minit, kan? Darabkan dengan 60. Kita tekan kalkulator sekejap. Dapat berapa? 3,300 mainan, dan dia suruh nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, seperti mana yang tadi cikgu ajar, teknik dia ialah bila nombor yang besar kita kena kecutkan nilai, besarkan kuasa. Jadi kita kena kecutkan berapa kali ni? 1, 2, 3 kali. 3.3 darab 10 kuasa 3. Okay, now this is our answer. So now untuk soalan yang kedua pula. Cari bilangan mainan yang dapat dihasilkan dalam 20 hari jika mesin itu beroperasi 8 jam sehari. Okay, now kita dah dapat 1 jam dia dapat hasilkan sebanyak 3.3 darab 10 kuasa 3 mainan. Okay, sebanyak ini dalam masa 1 jam. So kita nak 8 jam, betul? Kita nak 20 hari jika mesin itu beroperasi 8 jam sehari. Jadi 3.3 darab 10 kuasa 3 untuk 1 jam, kita darab 8. Okay, kita darab 8 sebab kita nak dapat 8 jam, sebab dia beroperasi sebanyak 8 jam sehari. Dan dia nak 20 hari. Kalau sehari 8 jam, kita darabkan dengan 20 lagi. 3.3 darab 10 kuasa 3 darab 8 darab 20. Jadi, just tekan your calculator. 3 darab 8 darab 20. So, kita akan dapat 500,000, ya ke? Yes, 528,000 mainan dalam 20 hari. Dan kita kena tukarlah dalam bentuk piawai. Bila tukar dalam bentuk piawai, kita kena kecutkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebanyak 5 kali 5.28. Disebabkan kita kecutkan nilai, kuasanya kena bertambah sebanyak 5. Okay, 5.28 darab 10 kuasa 5. And this is our final answer. There you go. Kita dah dapat macam mana jawapan untuk 20 hari jika mesin itu beroperasi 8 jam sehari. Okay, last. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, rajah di bawah menunjukkan tanah milik Encik Jimin berbentuk segi empat tepat. Encik Jimin dari mana? Daripada Korea, daripada Korea Selatan. Siapa tak kenal, I tak tahulah. Dia daripada Korea Selatan. Okey. So dia nak apa? Hitung perimeter dalam meter tanah itu. Maka kita tahu yang perimeter ialah ukuran dilik ataupun ukuran luar segi empat tepat ini. Jadi bila diberi panjang dan juga lebar ini, jadi kita kena tambahkan lah. Okay, I, soalan 1. 3.2 darab 10 kuasa 6 tambah, sebabkan dia ada dua sisi kan, atas dengan bawah. So saya tambahkan 3.2 darab 10 kuasa 6 tambah 5 darab 10 kuasa 5 ditambah lagi dengan 5 darab 10 kuasa 5. Okey, setakat ni faham? Ataupun cara yang kedua, awak boleh tulis saja 3.2 darab 10 kuasa 6 ni darab 2, lepas tu tambahkan dengan 5 darab 10 kuasa 5 darab 2. Either way, the answer should be same lah. Okay, so bila macam mana awak nak tekan calculator? Okay, saya ajar. Awak tekan calculator 3.2. Okey, awak akan nampak butang EXP.
EXP dalam dekat kalkulator tu awak tekan, itu menunjukkan dia darab 10. Okay, dia akan tulis E lah kat dalam paparan tu, 3.2 E. Okay, bila dah keluar E, awak tulis berapa kuasa dia. Okay, dalam kes ni ada 6. Okay, 6. Tulis 6. Okay, lepas tu tambahlah 3.2 EXP 6 tambah lagi 5 EXP 5 tambah 5 EXP 5. Okay, so kita akan dapat satu nombor yang sangat besar, iaitu 7 4 0 0 0 0. Jadi kita kena tukarlah dalam bentuk piawai. Macam mana nak tukar? Alihkanlah titik. Ini kan nombor yang besar, jadi kita kena kecutkan nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Okay, 7.4. Bila kita dah kecutkan nilai, kuasanya kena besarkan daripada 0 tambah 6. 0 tambah 6, 0 tambah 6 ialah 6. Okay. So, last. Okay, soalan yang kedua ni. Luas. Okay, dia nak suruh hitung luas. Luas kan operasi darab. Luaskan. Luas. Panjang darab lebar. Macam itulah lebih kurang. Okay, jadi ini kena darab 3.2 darab 10 kuasa 6, kena darab 5 darab 10 kuasa 5. Darabkan je lah. 3.2 darab 10 kuasa 6 darab 5 darab 10 kuasa 5. Okay, tekan kalkulator cara tadi, tekan EXP tu 3.2 EXP 6 darab 5 EXP 5. Kita akan dapat 1.6 darab 10 kuasa 12. Okay. Dia dah bagi terus dalam bentuk piawai. Jadi kita tak perlu nak tukar-tukar lagi dah. Okay. Ataupun cara yang tadi kita belajar kan. Okay, kita apply juga cara yang kita belajar tadi. Disebabkan dia operasi darab. Okay, 3.2 darab 5 lah kan. Darab 5. Dan kuasanya kita boleh tambahkan 10, 6 tambah 5. Okay, bila 6 tambah 5 is, okay, sekejap. Okay, kita akan dapat 16. 16 darab 10 kuasa 11. Okay, tapi ini kan bukan dalam bentuk piawai. Jadi kita kena kecutkan. Bila kecutkan, kuasa kena bertambah. Jadi kecutkan nilai kepada 1.6 darab 10 kuasa 12. Okay, still get the same answer. Okay, jadi ada soalan. Kalau ada soalan, boleh directly PM saya dalam Telegram. Itu sahaja. Terima kasih untuk video kali ini. Kita jumpa naik sekolah nanti, InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.